Salam sejahtera, terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Ini adalah berita paling mengejutkan Malaysia, khususnya kepada para peminat Yasin. Hari ini kita dikejutkan pula dengan keputusan daripada mahkamah, iaitu Yasin telah sah dijatuhi hukuman penjara seumur hidup dengan 16 sebatan. Berita ini cukup mengejutkan kerana kita tahu baru-baru ini Yasin telah pun dibebaskan. Namun demikian, keputusan terkini, Yasin dipenjara seumur hidup dengan 16 sebatan. Menurut Yasin, ini adalah hari yang gelap buat dirinya. Mahkamah Tinggi hari ini menjatuhkan hukuman penjara seumur hidup dan 16 sebatan terhadap komposer dan penyanyi terkenal iaitu Yasin Sulaiman selepas didapati bersalah atas 3 kes dadah. Hakim Datuk Nur Syaridah Awang menjatuhkan hukuman itu selepas membenarkan rayuan pendakwaan untuk mengenepikan keputusan pembebasan Yasin yang dibuat Mahkamah Session Petaling Jaya pada 29 November tahun lalu. Yasin atau nama sebenarnya Muhammad Yasin Sulaiman, 49 tahun, yang sebelum ini ditempatkan di Hospital Bahagia Ulu Kinta, Perak, selama mana tempoh yang diperkenan Sultan Selangor digari oleh pihak polis dan dibawa terus ke penjara Kajang. Hari ini hari yang gelap untuk saya, kata Yasin sebaik dibawa polis. Mengikut pertuduhan pertama yang baru, Yasin didakwa memiliki dadah berbahaya jenis kanabis seberat 193.7 gram di sebuah kondominium di Pesaran Suryana, Damansara Indah Resort Home PJU 3. Damansara di sini pada jam 5.30 petang 24 Mac 2022. Pertuduhan dibuat mengikut Seksyen 6 Akta Dadah Berbahaya 1952 dan boleh dihukum di bawah Seksyen 39A dalam kurungan 2 Akta yang sama memperuntukkan hukuman penjara seumur hidup atau tidak kurang 5 tahun dan juga boleh dikenakan hukuman sebat tidak kurang 10 sebatan jika sabit kesalahan. Pertuduhan kedua, Yasin didakwa menanam 17 pokok dalam pasu plastik berisi tanah yang di mana daripadanya kanabis yang diperolehi secara terus atau tidak langsung pada tempat, waktu dan tarikh yang sama. Pertuduhan ketiga, Yasin didakwa memberikan dirinya dadah berbahaya jenis 11 Nordelta 9 di Pejabat Narkotik Ibu Pejabat Daerah IPD Petaling Jaya jam 11.05 malam pada tarikh sama. Bagi kesalahan itu, pertuduhan dikemukakan di bawah Seksyen 15 dalam kurungan 1 kurungan E Akta Dadah Berbahaya ADB 1952 dan boleh dihukum di bawah Seksyen 15 dalam kurungan 1 Akta yang sama yang membawa hukuman denda tidak lebih RM5,000 atau dikenakan penjara maksimum 2 tahun jika sabit kesalahan. Saudara-saudara sekalian, memang agak menyedihkan kita, juga sayu untuk diketahui Yasin yang terkenal dengan lagu beliau yang amat popular satu ketika dahulu, yang merupakan antara ikon kepada penyanyi-penyanyi yang lain, yang boleh dianggap juga sebagai ikon yang positif, hari ini mengalami hari yang gelap kerana beliau dihukum penjara selama seumur hidup dan 16 sebatan. Sekian untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda. Salam sejahtera. Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Ini satu pendedahan yang luar biasa yang patut Anda tahu bagi mengetahui isu tentang Muhyiddin yang telah didakwa sebagai menghina keputusan yang di Pertuan Agong. Akhirnya Zahid Hamidi tampil memberikan penjelasan yang pastinya mengejutkan Muhyiddin Yasin. Kata Zahid Hamidi, Muhyiddin tidak cukup jumlah. Tiada jumlah yang cukup untuk jadi Perdana Menteri kerana 10 ahli parlimen daripada UMNO telah tanda tangan 2 SD. Pengerusi Perikatan Nasional PN Tan Sri Muhyiddin Yasin
tidak pernah memiliki sokongan akuan bersumpah SD yang mencukupi untuk menjadi Perdana Menteri sejurus selepas pilihan raya umum ke-15 pada November tahun 2020. Pengerusi Barisan Nasional BN Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi berkata, daripada 115 SD yang didakwa dimiliki Muhyiddin, 10 daripadanya ahli parlimen telah menandatangani 2 SD, iaitu 1 SD yang menyokong Perikatan Nasional dan 1 lagi menyokong Barisan Nasional. Maknanya, Muhyiddin Yassin seakan-akan kelihatan membuat pembohongan atau penipuan. Dilihat daripada apa yang dikatakan oleh Zahid Hamidi, pengerusi Barisan Nasional ini, dapat difahami secara serba sedikit bahawa Muhyiddin Yassin tidak memberitahu perkara yang sebenar 100%. Kerana kata Zahid Hamidi, 10 orang ahli parlimen yang lain itu telah menandatangani 2 SD. Mana mungkin orang itu mempunyai sokongan kepada 2 orang yang berbeza untuk jadi Perdana Menteri atau menyokong sama ada Perikatan Nasional dan BN. Saudara Presiden UMNO itu berkata, Setiausaha Agung UMNO Datuk Ashraf Wajdi Dusuki juga sendiri menjadi saksi hidup kepada perkara itu. Jadi kali ini nak tahu siapa saksi hidup yang lebih dipercayai. Adakah yang disebut Wan Ahmad Faisal, Wan Ahmad Kamal, atau Setiausaha Agung UMNO sendiri, Datuk Ashraf Wajdi Dusuki. Tetapi melihat kepada situasi dan penerangan daripada Barisan Nasional terkini baru-baru ini, menunjukkan Ashraf Wajdi Dusuki adalah saksi hidup yang lebih boleh dipercayai. 115 SD yang dikatakan oleh Muhyiddin itu termasuk 10 SD daripada parlimen yang menandatangani, 2 SD dengan BN dan 1 lagi daripada mereka PN. Oleh sebab itu, jumlah sebenarnya hanya 105 SD sahaja dan 105 tidak cukup untuk membentuk kerajaan, kata Zahid Hamidi. Beliau berkata demikian dalam sidang media selepas melawat laman media yang menempatkan kira-kira 500 petugas media membuat liputan sempena Perhimpunan Agung UMNO 2024. Muhyiddin ketika berkempen pada PRK Nenggiri baru-baru ini mendakwa beliau memiliki 115 SD selepas PRU 15 dan menyatakan bahawa jumlah itu cukup untuk beliau menjadi Perdana Menteri. Tetapi apabila Zahid Hamidi menyatakan perkara ini memang agak mengejutkan kita. Muhyiddin turut mempersoalkan mengapa beliau tidak dijemput oleh Yang di-Pertuan Agong untuk masuk ke istana untuk dilantik sebagai Perdana Menteri. Memanglah tidak dipanggil, kata netizen, kerana Muhyiddin tak cukup jumlah, yang dia ada hanya 105. 10 lagi mempunyai pertindanan, iaitu menyokong 2 pihak, menyokong Perikatan Nasional dan turut menyokong Barisan Nasional. Jadi itulah yang diketahui sebenarnya oleh Yang di-Pertuan Agong. Yang di-Pertuan Agong cukup bijak untuk mengambil keputusan luar biasa itu. Ahmad Zahid Hamidi berkata setiap calon ahli parlimen BN pada ketika itu turut menandatangani 3 dokumen di hadapan Pesuruhjaya Sumpah disertai dengan rakaman video. Katanya, dokumen pertama adalah menyerahkan kuasa sepenuhnya kepada pengerusi Barisan Nasional iaitu Zahid Hamidi untuk membentuk kerajaan, mewujudkan kerajaan campuran atau mengambil tindakan ke arah pembentukan kerajaan. Kedua, menandatangani dokumen yang menyatakan bahawa kerusi yang dimenangi itu adalah kepunyaan parti dan bukan individu. Ketiga, jika mereka keluar parti ataupun menyohong pihak yang lain tanpa persetujuan daripada Presiden, mereka mesti membayar penalti sebanyak 100 juta ringgit. Nah, itulah yang kena pada adun rembia baru-baru ini yang sekarang ini dalam proses di mahkamah. Sekian untuk kali ini, jangan lupa tinggalkan komen Anda. Salam sejahtera, terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Saudara-saudara sekalian, ini perkembangan terkini siasatan Muhyiddin Yassin berkait dengan isu 3R yang didakwa menghina Sultan Pahang. Kini, isu 3R kertas siasatan Muhyiddin telah pun dirujuk kepada pejabat peguam negara. Maknanya, bolehlah kita simpulkan mungkin kertas siasatan Muhyiddin telah pun selesai dan kini tinggal menunggu keputusan
dan tindakan lanjut daripada pejabat peguam negara. Kertas siasatan berhubung ucapan pengurusi Perikatan Nasional PN Tan Sri Muhyiddin Yassin yang didakwa menyentuh isu berkaitan kaum, agama dan Raja 3R telah diserahkan kepada pejabat peguam negara hari ini untuk tindakan lanjut. Ketua Polis Negara Tan Sri Razaruddin Hassin berkata, setakat ini polis tidak mengambil keterangan daripada 66 saksi bagi membantu siasatan. Oh maaf saya, setakat ini kata Ketua Polis Negara, beliau berkata polis telah mengambil keterangan daripada 66 saksi bagi membantu siasatan. 66 saksi bagi membantu siasatan. 6 orang yang mungkin menyaksikan kempen tersebut, ceramah tersebut, telah pun diambil keterangan oleh pihak polis. Kami juga telah merakam keterangan daripada Tan Sri Muhyiddin dan beliau menjawab semua soalan yang diberikan, kata beliau. Kertas siasatan telah dihantar ke pejabat peguam negara untuk tindakan lanjut, katanya lapor bernama hari ini. Terdahulu, Muhyiddin menerusi kenyataan yang dimuat naik di Facebook hari ini memaklumkan sudah menyerahkan beberapa dokumen kepada polis bagi membantu siasatan berhubung ucapannya semasa berkempen pada pilihan raya kecil PRK Dun Nenggiri baru-baru ini. Muhyiddin berkata, dokumen terbabit diserahkan kepada polis mengambil keterangannya di pejabatnya di Lembaga Pembangunan Pelaburan Malaysia MIDI pada pukul 11 pagi tadi. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda. Apa pula komen anda tentang isu kertas siasatan Muhyiddin ini? Saudara-saudara sekalian, menurut satu laporan yang kita telah terima, menunjukkan bahawa ada 4 kali Muhyiddin seakan-akan telah pun membelakangi Sultan di dalam paparan grafik ini. Muhyiddin penderhaka, kata dalam Harapan Daily. Ucapan dan tindakan Muhyiddin kerap menyinggung Sultan hingga pernah menyebabkan ketegangan hubungan kerajaan dan istana. Pada 29 Julai tahun 2021, timbul duka cita yang di Pertuan Agong Sultan Abdullah. Muhyiddin meneruskan pelanjutan darurat tanpa perbincangan atau berkenan penuh daripada Agong ketika COVID-19. Selain itu, pada 12 September tahun 2023, undang teguran Sultan Selangor. Tindakan Muhyiddin mengeluarkan fatwa haram sekiranya mengundi calon PH ketika PRK Kulai mendapat teguran dari Sultan Selangor. Manakala pada 1 Ogos tahun 2023, Muhyiddin telah membuat ucapan berunsur 3R berhubung berkenan isu kalimah Allah, walaupun Sultan Selangor telah bertitah larangan mempolitik, membangkit atau membahaskan isu tersebut, melanggar titah Sultan Selangor. Pada 19 Ogos tahun 2024 pula, telah pun mencetuskan murka Tengku Mahkota Pahang dengan didakwa memperlekeh dan mempertikai tugas serta peranan Sultan Pahang Sultan Abdullah ketika baginda menjadi yang di Pertuan Agong ke-16. Tinggalkan komen anda untuk isu kali ini dengan paparan daripada Harapan Daily Muhyiddin penderhaka ini. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Salam sejahtera. Terima kasih kerana bersama dengan saya lagi di Nazilin Unity Channel. Ini adalah berita terkini dan juga perkembangan terkini PRK Nenggiri. Selepas lebih daripada 5 hari PRK Nenggiri selesai, di mana Perikatan Nasional kalah terduk sehingga lunyai tersungkur ke tanah, ini pula yang terjadi. Tak puas hati dengan keputusan itu, kini muncul pula dakwaan berlaku sogokan di Nenggiri. Perikatan Nasional akan hantar petisyen bantah kemenangan BN. Macam-macamlah. Selepas kalah, keluar pula isu sogokan. Selepas kalah, keluar pula isu petisyen. Tapi tak apalah, teruskanlah petisyen itu supaya keadilan dapat ditegakkan
supaya tiada yang teraniaya dan terbukti siapa yang benar-benar menang dan siapa yang benar-benar kalah. Yang menang jadi abu, yang kalah pun tetap jadi saudara-saudara sekalian. Dakwaan Sugukan di Nenggiri, Perikatan Nasional akan hantar petisyen bantah kemenangan BN. Ketua Bersatu Kelantan Kamarudin Muhammad Nur mengesahkan pihaknya sedang mengumpul bukti apa yang didakwa sebagai sugukan dan ugutan ke atas pengundi. Macam-macam lah yang timbul. Ada sugukan pula, ada lagi ugutan. Perikatan Nasional PN sedang mengumpul bukti untuk memfailkan petisyen Dun Nenggiri dimenangi calon Barisan Nasional BN Azmawi Fikri Abdul Ghani 17 Ogos lalu. Ketua Bersatu Kelantan Kamarudin Muhammad Nur berkata, segala maklumat dikumpul termasuk dakwaan wujud sogokan dan ugutan kepada pengundi sepanjang kempen PRK berlangsung. Kata beliau, ya, akan file petition dan kami kini sedang kumpul semua bukti, katanya kepada FMT. Terdahulu, pengarah operasi PN PRK Nenggiri Anwar Musa membangkitkan dakwaan berlaku sogokan kepada pengundi dan salah guna aset kerajaan pusat sepanjang kempen. Dakwaan itu termasuk pengundi diberi wang dan peneroka diberi sijil perakauan milik lot rumah semasa berkempen. PRK Nenggiri Sabtu lalu dimenangi Azmawi dengan majoriti 3.352 undi, menewaskan calon PAS Muhammad Rizwadi Ismail mewakili PN. Sementara itu, Anwar Musa memaklumkan pimpinan PN akan mengadakan perbincangan Sabtu ini berhubung petisyen. Petisyen akan dibincang Sabtu ini. PN memandang serius rasuah dan penyalahgunaan kuasa yang terang-terangan berlaku, katanya. Menjadi hero sudah tentang rasuah. Tapi siapakah parti politik yang telah pernah baru-baru ini petisyen menang di kawasan tersebut karena benar-benar berlaku sogokan dalam rasuah dalam pilihan raya sehingga keputusan terpaksa dibatalkan dan diulang semula pilihan raya? Itu yang kena jawab. Itu yang perlu dijawab oleh Anwar Musa. Jangan cakap orang kerana mungkin diri sendiri yang ataupun parti gabungan itu yang akan kena balik. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda.